Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang dihormati Inspektur Jeneral Tan Sri Razarudin bin Husin, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Tan Sri serta Div-Div hadirin sekalian, majlis pagi ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Negaraku dan Sang Saka Biru. Hadirin diminta untuk berdiri hormat dan menyanyikannya bersama-sama. Hadirin dipersilakan duduk. Div-div hadirin yang dihormati sekalian, terbang tinggi si burung merpati hingga kelidahan melepas lelah. Agar majlis kita diberkati, doa di pohon, tangan ditadak. Untuk itu majlis menjemput yang dihormati Senior Assistant Commissioner Madhi bin Osman, Ketua Penolong Pengarah Agama dan Kaunseling, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan yang dihormati Tuan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpahan nikmat dan rahmat, serta diberikan keizinan di hari yang berbahagia ini dapatlah kami berhimpun bersempena majlis pelancaran OP Selamat kali ke-21 tahun 2024 yang akan disempurnakan oleh Yang Dirahmati Inspektur Jeneral Tan Sri Razaruddin bin Hussein, Ketua Polis Negara, sebagai suatu majlis yang mendapat taufik dan hidayahnya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanamkanlah di hati sanubari masyarakat kami rasa keinsafan dan kesedaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan jalan raya, agar kepulangan mereka selamat sampai ke destinasi, bertemu saudara mara dan juga kawan. Jauhkanlah kami dari segala musibah, mara bahaya, bencana dan kemalangan, serta lindungilah rumah dan harta benda yang ditinggalkan sepanjang ketiadaan kami. Allahumma ya malikal mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan pasukan polis di Raja Malaysia, demi memelihara kesejahteraan masyarakat dengan izin mutu, ya Allah, PDRM pada hari ini telah berjaya mewujudkan kolaborasi dan kerjasama mencegah jenayah bersama masyarakat dengan pelancaran volunteer smartphone patrol sebagai inisiatif baru bagi undang masyarakat menyalurkan maklumat jenayah. Allahumma ya mujib ad-da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami dalam segala urusan. Jadikanlah usaha murni kami ini mendapat keredaan. Kurniakanlah ketabahan hati dan keselamatan kepada barisan hadapan yang bertugas di sepanjang musim perayaan, agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah, bertanggungjawab, berintegriti dan dijauhkan dari sebarang salah laku. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Akhirnya ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah para pemimpin kami daripada wabak penyakit dan bala bencana, serta ancaman musuh yang boleh menggugat kestabilan negara. Semoga hidup kami di dalam sejahtera, aman damai sepanjang masa. Kepada Mujur ya Allah, doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Tuan di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Dip hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis akan diteruskan dengan tayangan video keselamatan yang telah disediakan oleh pihak Plus Malaysia Berhad. Mari kita sama-sama saksikan. Hello, welcome to Bersada Plus. Your safety is our top priority. To ensure a quick and safe evacuation process in the event of an emergency, please give your full attention as we bring you through this important safety briefing. You are currently in the banquet hall. The layout of the banquet hall is presented here for your easy reference. Please ensure that all your personal items are tucked away safely at all times. If you hear an emergency alarm like this, do not panic. Remain calm and vigilant as you begin the evacuation process, and remember these key things. There are 7 emergency exit doors in the banquet hall. Please make your way to your nearest exit and onwards to the evacuation assembly points. Please leave behind all personal items that may slow down the evacuation process. Please do not push and shove. Kindly proceed in an orderly fashion to ensure a hassle-free exit from the building. In the event of an emergency, do not use the elevators. Please be attentive and follow all safety announcements during evacuation.
Once you have made your way to the assembly point located at the Persada Plus football field, please line up according to your office floors. This will help facilitate the count process. Kindly follow all instructions from the Plus Safety Action Group to ensure the full evacuation process is carried out smoothly. Please do not go inside the building unless it has been declared safe to re-enter. If at any time you feel sick or unwell, please seek help from the Safety Action Group for further treatment at a nearby clinic. Thank you for your attention. Remember, safety is our responsibility. And together, we can make a difference. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Pekan. Tirai dibuka, awal bismillah. Selamat datang kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaruddin bin Hussein, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman bin Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik selaku pengerusi penganjur majlis. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Wan Hassan bin Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti selaku penganjur bersama. Yang berbahagia Datuk IR Sazali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Kamaruddin bin Maddin, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Yang berbahagia Datuk Nik Irina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan Plus Malaysia Berhad. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Azri bin Ahmad, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Polis Diraja Malaysia. Seterusnya yang dihormati Datuk Seri, Datuk-Datuk Barisan Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Datuk-Datuk Ketua Polis Negeri. Yang berbahagia Datuk-Datuk Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan serta Badan Bukan Kerajaan, para pegawai kanan Polis Diraja Malaysia dan Plus Malaysia Berhad, serta agensi-agensi penyelamat dan wakil-wakil media serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali kami mewakili jawatan kuasa penganjur majlis merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara serta div-div hadirin kerana sudi hadir pada pagi ini bagi menjayakan Majlis Pelancaran OP Selamat kali ke-21 sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2024 serta pelancaran Volunteer Smart Patrol BSP 2.0. Untuk makluman yang dihormati Tan Sri, Datuk Datuk serta div-div hadirin sekalian, pelaksanaan program pada pagi ini yang berkolaborasi antara Polis Diraja Malaysia, khususnya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik bersama Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dengan pihak Plus Malaysia Berhad adalah bertujuan mensasarkan peningkatan kesedaran masyarakat dalam menjaga keselamatan harta benda. Selain itu juga pelaksanaan program ini adalah untuk menghebahkan kepada orang ramai mengenai inisiatif pencegahan jenayah yang dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia bagi membendung kes-kes pecah rumah serta mengurangkan kadar kemalangan jalan raya sepanjang musim perayaan Tahun Baharu Cina pada tahun ini. Dengan mengutamakan slogan kehadiran JSPT dirasai sejajar dengan rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Div-div sidang hadirin yang dimuliakan, susun cara majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ucapan dari yang berbahagia Datuk Nik Irina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan Kelas Malaysia Berhad. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Saudara-saudari majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaruddin
Razarudin bin Hussein, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman bin Ahmad Sabri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik selaku pengurusi penganjur majlis. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Wan Hassan bin Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Dan yang berbahagia Datuk Engineer Sazali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Luar Malaysia. Dan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Kamaluddin bin Maddin, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, dan para semua datuk-datuk Ketua Polis Negeri, dan juga semua hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dulu, selamat datang saya ucapkan kepada yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razarudin Hussein dan semua hadirin sekalian kepada di Persada Plus. Kami amat berbesar hati dapat menerima semua hadirin sekalian datang bersama kami di Persada Plus, dan syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi pada hari ini kita sekali lagi dapat berkumpul pada majlis pelancaran OPS Selamat ke-21 untuk tahun 2024 ini, dan bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia atas penganjuran majlis pelancaran OPS Selamat ini yang bakal dilancarkan sebentar lagi. Bagi Plus Malaysia Berhad, kami juga amat berterima kasih kerana sekali lagi diberikan penghormatan dan kepercayaan untuk menjadi penganjur bersama bagi pelancaran OPS Selamat Tahun Baru Cina pada tahun ini. Kolaborasi strategik Plus khususnya dengan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik yang telah terjalin sejak lebih daripada 30 tahun dahulu pastinya akan membantu kami dalam memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna lebuh-raya sepanjang masa, khususnya pada musim perayaan seperti Tahun Baru Cina pada kali ini. Dan hadirin yang saya hormati sekalian, pada cuti perayaan Tahun Baru Cina tahun ini, kami menjangka mensasarkan trafik tertinggi akan mencecah hampir 2.1 juta kenderaan sehari. Dan this is actually a record. Last tak saya di Bali dan Christmas actually reach 2.1, yang paling tinggi, dan ianya dapat penambahan sebanyak 18% daripada berbanding pada hari-hari biasa selalunya 1.78 juta kenderaan pada hari-hari biasa, selalu hari-hari kerja biasa ataupun hari weekend biasa. So pada musim perayaan, cabaran untuk Plus dan juga semua rakan-rakan strategi kami, PDRM and the rest, Lembaga Lebuh Raya dan Bomba, JPJW, semuanya kami satu cabaran hebat yang kami harus bersiap sedia untuk kami mengatasi kalau ada apa-apa isu atau insiden yang akan berlaku di sepanjang lebuh raya kami. Sebagian usaha kami bagi membantu melancarkan aliran trafik, Plus baru saja melancarkan jadual waktu perjalanan digital atau MyPlus TTA untuk memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna merancang perjalanan mereka di lebuh raya dan seterusnya membantu mengagihkan trafik semasa waktu puncak. Menerusi MyPlus TTA yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya minggu lalu, pengguna dapat mengenal pasti waktu-waktu puncak melalui data-data perjalanan terdahulu, bermaksud pada musim perayaan dahulu, dan berupaya menggunakan data-data ini untuk merancang perjalanan mereka. Dan tahun ini kami buat pertama kalinya dapat melaksanakan MyPlus TTA secara digital. Sebelum ni kami hanya mengumumkan secara di media sosial ataupun di beberapa media printed lah, surat khabar tu, kita hanya boleh suggest. But pada kali ini kami dapat pengguna dapat mendaftarkan perjalanan mereka, merancang perjalanan mereka, dan dari
data yang kami kumpulkan, kami dapat lebih memahami pola perjalanan pengguna-pengguna, dan bila kami mendapat data yang lebih, kami dapat membantu mereka dalam melancarkan pelajaran dari segi persediaan tenaga kerja. MyPlus.A ini merupakan salah satu inisiatif di bawah rangka strategi jangka panjang PLUS ke arah lebuh pintar ataupun Smart Highway bagi mempercekapkan operasi dan perkhidmatan PLUS serta memberikan keselesaan kepada pengguna-pengguna lebuh raya. Di samping itu, kami juga telah membuat pelbagai persediaan dan dari sudut operasi lebuh raya bagi membantu orang ramai menikmati perjalanan yang lebih selamat, lancar dan lebih selesa. Antaranya adalah menghentikan sementara semua kerja-kerja penyelenggaraan jalan yang memerlukan penutupan lorong dari 5 Februari hingga 14 Februari untuk membantu kelancaran trafik dan mengelakkan insiden-insiden yang melibatkan kenderaan-kenderaan berat. Mengaktifkan Smart Lane di 14 lokasi kritikal di sepanjang lebuh raya. Dengan kerjasama pihak PDRM, kami dapat mengaktifkan 14 lokasi Smart Lane juga dengan tujuan untuk menambah kapasiti lebuh raya untuk melancarkan lagi pergerakan kenderaan-kenderaan di lebuh raya kami. Dan kami juga menambahkan bilangan anggota PLUS ronda untuk membuat rondaan dan di samping itu kami menempatkan anggota rela di kawasan rehat, rawat, hentian sebelah dan Plaza Tol untuk membantu pengurusan trafik. Di samping itu, kami juga menempatkan juga bersama berkolaborasi dengan anggota-anggota emergency response team seperti PDRM, JPJ, Bomber dan St. John Ambulance di lokasi-lokasi terpilih supaya kita dapat menyegerakan tindakan bantuan untuk insiden emergency. Dan kami juga menyediakan panel truk tunda sokongan di lokasi kritikal dan sebagainya dengan bertujuan untuk menyegerakan respons time. Segala persediaan ini adalah bagi memastikan perkhidmatan PLUS berada dalam keadaan baik dan menerima peningkatan jumlah trafik ini. Untuk makluman hadirin sekalian, di samping itu PLUS juga telah menyiapkan projek-projek penambahbaikan kemudahan tandas awan di 24 lokasi pada tahun ini di sepanjang lebuh raya demi untuk keselesaan pengguna-pengguna di lebuh raya. Dan hadirin yang saya hormati sekalian, seperti tahun-tahun terdahulu, untuk tahun 2024 ini PLUS memberikan fokus kepada pengurangan kadar kemalangan yang membabitkan penunggang motosikal dan kenderaan-kenderaan berat. Beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan untuk cuba kami bersama-sama pihak PDRM dan agensi lain untuk menangani dan mengurangkan kemalangan yang membabitkan penunggang motosikal dan kenderaan-kenderaan berat. Oleh itu, kami sentiasa berkolaborasi bersama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan dalam meningkatkan aspek penguatkuasaan undang-undang di sepanjang jajaran lebuh raya kenderaan kami. Untuk makluman hadirin sekalian, penunggang motosikal menyumbang sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan kematian yang direkodkan di lebuh raya PLUS pada tahun 2023. Oleh itu, selain daripada berkolaborasi bersama agensi penguatkuasaan seperti LLM, PDRM dan JPJ untuk mengatasi cabaran ini, PLUS juga sedang meneliti beberapa langkah intervensi untuk mengurangkan statistik kemalangan tersebut. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan berat seperti lori, trailer dan sebagainya. Walaupun jumlah kenderaan berat yang menggunakan lebuh raya hanya 8%, daripada keseluruhannya jumlah kenderaan kematian akibat kemalangan melibatkan kenderaan berat menyumbang sebanyak 10% daripada jumlah kematian di sepanjang lebuh raya PLUS pada tahun 2023. Rekod PLUS juga menunjukkan bahawa 12% daripada keseluruhan jumlah kenderaan berat di lebuh raya adalah melebihi muatan yang dibenarkan. Ini ada satu masalah besar untuk kami, Tan Sri, sebab daripada WIM yang kita install di sepanjang lebuh raya, kita telah mendapati 12% dari kenderaan berat melebihi had muatan 12 tan yang dibenarkan
ada data kami menunjukkan dia sampai menjangkau hingga 24 tan. So itu adalah satu isu yang kami tengah meneliti bersama-sama pihak Lembaga Lebuh Raya dan Kementerian Kerja Raya dan juga pihak JPJ bagaimana kami dapat mitigate atau mengurangkan this overloading. Kerana ianya berisiko tinggi dan akan menyebabkan peningkatan insiden dan kemalangan akibat kerosakan brek dan juga tayar dan yang baru-baru ini kami telah menyaksikanlah. Kami di PLAS amat terkesan dan tersentuh di atas kemalangan baru-baru ini yang melibatkan kenderaan berat yang mengakibatkan kehilangan 3 nyawa anggota tentera dan selang sehari selepas itu 2 lagi pemandu lori telah terkorban akibat kemalangan kenderaan berat di laluan Gopeng Simpang Pulai pada hari Sabtu lepas. Selain itu, kemalangan perangai seperti ini juga telah menyebabkan kesakan yang teruk dan telah mengganggu perjalanan pengguna-pengguna lain memandangkan kerosakan dan kemalangan kenderaan berat ini memerlukan tempoh yang agak panjang untuk diuruskan kerana kenderaan berat ini tidak mudah untuk dialihkan memerlukan penggunaan peralatan berat dan sebagainya. Dan yang menyukarkan lagi bila ada fatality atau kematian, so masa untuk clearkan aksiden itu mengambil masa dan banyak keselesaan tidak kesihatan gangguan kepada pengguna-pengguna lebuh raya. Sebenarnya itu PLAS berpendapat perhatian lebih serius dan langkah yang lebih drastik dapat kita sama-sama perhalusi untuk mengatasi masalah ini dan juga kita perlu juga mengambil langkah drastik terhadap pemandu serta operator kenderaan-kenderaan berat bukan sahaja pada musim perayaan, malah pada setiap masa, memandangkan trend peningkatan insiden melibatkan kenderaan-kenderaan berat ini di lebuh raya yang semakin meningkat dan pada ketika ini. Berdasarkan pemantauan kami terhadap rungutan ataupun feedback pengguna-pengguna di media sosial, mereka berharap pemantauan dan tindakan yang lebih efektif dapat diambil terhadap segelintir pemandu kenderaan berat yang bukan sahaja membahayakan pengguna lain apabila memandu terlalu laju dan berbahaya, tapi juga menyumbang kepada kesesakan lebuh raya. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan aluan ini, bagi saya bagi pihak PLAS mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan sekali lagi kepada pihak polis Diraja Malaysia, terutamanya kepada Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Tan Sri Razaluddin dan agensi-agensi terlibat di atas sokongan yang diberikan kepada PLAS selama ini dan diharapkan kolaborasi strategik ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia Baharu Cina dan selamat bercuti kepada semua dan selamat bertugas kepada semua pasukan-pasukan rakan-rakan strategik kita, termasuk PDRM, Lembaga Lebuh Malaysia, PLAS dan juga JPJ dan semua agensi yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Nik Irina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan PLAS Malaysia Berhad, di atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video montaj pelancaran AUKS Selamat ke-21 sempena Tahun Baharu Cina 2024. Sama-sama kita saksikan. Trend kemalangan jalan raya yang meningkat saban tahun, terutama musim perayaan, agak membimbangkan dan meresahkan banyak pihak kerana melibatkan ramai nyawa yang terkorban. Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik
komited untuk memastikan kadar kemalangan dapat dikurangkan. Kajian JSPT menunjukkan sebanyak 122 lokasi black spot yang kerap berlaku kemalangan dikenal pasti akan dipantau secara khusus dengan pendekatan pertama menunjukkan kehadiran JSPT dirasai melalui kawalan statik dan rondaan selain membantu melancarkan kesesakan jalan raya. Kedua, operasi penguasaan bersasar menumpu kepada penunggang motosikal kerana penyumbang tertinggi kadar kematian. Untuk itu terdapat 6 kesalahan utama yang menyumbang kepada kemalangan yang akan difokuskan sepanjang Ops Selamat 21 iaitu memandu melebihi had laju, tidak mematuhi lampu isyarat, memandu di lorong kecemasan, memotong di garisan berkembar, memotong barisan, menggunakan telefon semasa memandu. Justru bersama kita mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan semua semasa memandu di jalan raya. Volunteer Smartphone Patrol ataupun dikenali sebagai VSP merupakan satu inisiatif baru Polis Diraja Malaysia dalam mewujudkan kolaborasi dan kerjasama strategik mencegah jenayah bersama masyarakat sebagai rakan kolaborasi polis. VSP kini dinaik taraf kepada versi 2.0 memiliki ciri-ciri yang lebih mesra dan mudah digunakan. Masyarakat boleh terus menyalurkan aduan dan maklumat jenayah atau kesalahan melengkapi gambar, video dan koordinat GPS lokasi kejadian. Terdapat juga pemakluman balik kampung bagi tujuan ronda keselamatan mencegah jenayah pecah rumah. Masyarakat diseru untuk bersama-sama memanfaatkan aplikasi VSP ini sepenuhnya bagi membantu pihak polis memerangi dan mencegah jenayah. Divisi untuk Negara Pakistan dari sisi Papua dan kepada Sekretariat untuk dilakukan. kita tantang untuk respon ke lokasi. Gerakan trafik diaman daripada trafik 412.
Tuan-tuan yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Dengan bertemakan Rumah Selamat sampai ke destinasi, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik sentiasa menjurus kepada teras utama, iaitu Total Enforcement and Service, agar objektif meminimumkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan seiring dengan pelancaran VSP 2.0 yang merupakan inisiatif polis diraja Malaysia dalam mewujudkan kolaborasi dan kerjasama strategik bagi mencegah jenayah bersama masyarakat tempatan, di mana pengguna aplikasi VSP 2.0 dapat membuat aduan secara infografik dijadikan tanggungjawab bersama. Dut dan sayang irama pilihan nyanyian syahdu Jiwanan Lara. Tidak lengkap majlis pelancaran tanpa ucapan dari yang dihormati Ketua Polis Negara. Tif-tif hadirin sekalian, untuk itu majlis menjemput yang dihormati Komisioner Polis Datuk Muhammad Azman bin Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, bagi mengiringi yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaruddin bin Hussein, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan pelancaran Majlis Op Selamat ke-21. Saudara dan saudari pengacara majlis, terima kasih juga diucapkan kepada yang hormati Senior Assistant Commissioner Mak Khair Osman, Ketua Penolong Pengarah JIPS Agama dan Kaunseling yang telah memimpin doa pada pagi ini. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mentadbirkan alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Azman bin Ahmad Sapri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik selaku pengurusi Jabatan Kuasa Penganjur, yang berbahagia Datuk Insinyur Syazali bin Harun, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, yang berbahagia Datuk Nik Airina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan Plus Malaysia Berhad, yang dihormati Penyidik Polis Datuk Wan Hassan bin Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti selaku pengajar bersama Datuk Sri Pengarah Datuk KP dan bahagia Datuk Ketua Jabatan Agensi Kerajaan Terpadan bukan kerajaan, NGO, pegawai-pegawai PDRM dan juga Plus Malaysia, agensi-agensi penyelamat, dev-dev jemputan, rakan-rakan media seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat-Nya juga dapat kita bersama-sama berhimpun bagi menjayakan majlis pelancaran Op Selamat 21 dan juga perasmian VSP 2.0 Tahun Baru Cina pada hari yang bahagia ini. Alhamdulillah. Di kesempatan ini saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Plus Malaysia Berhad yang tetap setia menjadi rakan strategi Polis Diraja Malaysia dalam kempen Op Selamat yang memasuki siri ke-21 pada kali ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bersempena perayaan Tahun Baru Cina pada kali ini, PDRM akan melaksanakan Op Selamat 21 di seluruh negara bermula dari 8 sehingga 13 Februari 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Op Selamat bagi edisi kali ini masih mengekalkan tema Rumah Selamat sampai ke destinasi dengan mengangkat
dua objektif utama iaitu meminimumkan kemalangan jalan raya serta memastikan kelancaran trafik dan juga mencegah jenayah pecah rumah sepanjang musim perayaan. Dalam usaha ini kita mengurangkan kemalangan jalan raya PDRM. Dalam usaha kita untuk mengurangkan kemalangan jalan raya PDRM menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Pengurusan Trafik ataupun JSPT terus komited memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjamin serta aliran trafik berjalan lancar. Total enforcement dan juga delivery service akan dipertingkatkan, termasuklah memberi perkhidmatan kepada masyarakat khususnya untuk menyuraikan kesesakan dan memberi bantuan sekiranya berlaku sebarang permasalahan di jalan raya. Bagi tujuan itu, JSPT akan digerakkan secara agresif meliputi elemen Expressway Mobile Patrol Vehicle ataupun dipanggil EMPV, unit siasatan raya USLR dan juga unit risikan operasi di seluruh daerah serta kontijen di seluruh negara. JSPT juga turut dibantu oleh unit drone pasukan gerakan udara PGU PDRM dalam menjalankan pemantauan udara di 3 zon utama iaitu zon utara, selatan dan juga timur. Manakala bagi mencegah jenayah pecah rumah pula, seluruh jentera PDRM berperingkat kontijen akan digerakkan untuk rondaan pencegahan jenayah, risikan, operasi dan pemantauan secara berjadual di kawasan-kawasan perumahan serta premis perniagaan, terutamanya yang telah memaklumkan ketiadaan mereka kepada pihak PDRM. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Sesungguhnya PDRM amat mengharapkan kerjasama ahli masyarakat untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah sepanjang tempoh ops selamat ini. Jadilah mata dan juga telinga kepada PDRM di samping memaklumkan gerakan menerusi borang maklumat balik kampung yang boleh didapati di balai-balai berhampiran. Orang ramai juga boleh mengisi borang tersebut menerusi aplikasi VSP tadi ataupun Volunteer Smartphone Patrol, dan juga PDRM akan memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan harta benda yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat dan juga terjamin, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, community oriented policing dan smart partnership adalah elemen dalam merapatkan jurang antara polis dan juga masyarakat. Menerusi pendekatan ini, VSP ataupun Volunteer Smartphone Patrol ini jadikan medium perantaraan bagi usaha pencegahan jenayah melalui penyaluran maklumat secara atas talian dengan lebih komprehensif. Di sini ingin saya maklumkan bahawa PDRM telah menaikkan taraf aplikasi VSP 2.0 yang mana akan dilancarkan sebentar lagi. Aplikasi yang berwajah baru ini lebih mesra pengguna sekaligus akan memudahkan perhubungan antara PDRM dan masyarakat, insya-Allah. Hadirin hadiran yang dimuliakan, bagi tahun ini PDRM melalui JSPT menyasarkan 18 lokasi hotspot dan juga 64 lokasi black spot di semua lebuh raya utama. Manakala bagi kontijen dan daerah pula, sejumlah 407 lokasi hotspot dan juga 76 lokasi black spot telah dikenal pasti, dan manakala kehadiran JSPT perlu dirasai ini, begitulah slogan yang diterapkan menerusi penugasan omnipresent di lokasi-lokasi sasaran. Bagi mencapai keberkesanan total enforcement, 6 kesalahan utama yang dikenal pasti untuk dikuatkuasakan adalah memandu melebihi laju, memandu di lorong kecemasan, memotong di garisan bertebar, memotong barisan atau queue, tidak mematuhi lampu isyarat, dan yang terakhirnya menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Saya menyeru kepada pengguna jalan raya supaya lebih bertanggungjawab
dan tidak mementingkan diri sendiri, khususnya di musim perayaan dengan aliran trafik yang tinggi ini. Padulah dengan berhati-hati agar selamat sampai ke destinasi kerana kepulangan anda amat dinantikan oleh mereka yang tersayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua agensi penguatkuasa, agensi penyelamat, konsesi lebuh raya dan badan bukan kerajaan, NGO yang turut sama berganding bahu di dalam kempen Op Selamat 21 pada kali ini. Alhamdulillah, PDRM masih meneruskan jalinan kolaborasi dengan lain-lain agensi melalui Emergency Response Team ataupun ERT yang terdiri daripada berbagai agensi seperti PLAS, Lebuh Raya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kementerian Jalan Raya, Persatuan Bola Sabit Merah St. John Ambulance, pihak berkuasa tempatan, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya ataupun MIROS, Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO dan juga sahabat media. So, hadirin hadirat yang dimuliakan, di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Cina yang akan meraihkannya. Semoga perayaan kali ini disambut dengan penuh kebahagiaan dan juga keceriaan. Saya turut mendoakan agar semua yang bergerak pulang ke kampung berada dalam keadaan baik dan dilindungi Tuhan sepanjang perjalanan mereka pergi dan balik. Akhir kalam dan dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Op Selamat 21 Tahun Baru Cina dan juga BSP 2.0 pada hari ini, hari yang sangat ceria dan bahagia ini. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Tan Sri di atas ucapan pelancaran yang disampaikan sebentar tadi. Dapat silakan Yang Dihormati Datuk Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik bersama Div-Div Kehormat di kerusi utama untuk sama-sama Yang Dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara ke hadapan pentas bagi menandatangani Digital Signature Pad sebagai simbolik peresmian Op Selamat ke-21. Silakan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam kiraan 3, 2, 1, silakan Yang Dihormati Tan Sri. Yang Dihormati Tan Sri serta Div hadirin di pentas utama kini dapat kita saksikan hologram paparan logo agensi-agensi yang berkolaborasi sepanjang Op Selamat ke-21. Antaranya adalah Polis Diraja Malaysia, seterusnya PAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dipaparkan kini adalah logo dari PAS Malaysia Berhad. Seterusnya adalah Volunteer Smart Quad Patrol BSP 2.0. Dan yang terakhir adalah logo utama Op Selamat ke-21. Berikan tepukan gemuruh buat agensi-agensi yang terlibat. Terima kasih Yang Dihormati Tan Sri serta Div-Div Kehormat diminta untuk naik ke atas pentas utama
Bagi upacara seterusnya dipersilakan Yang Dihormati Tan Sri. Hadirin sekalian, susun cara majlis diteruskan pula dengan penyampaian cenderahati daripada Yang Dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara kepada Yang Berbahagia Datuk Nik Irina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan Kelas Malaysia Berhad. Dipersilakan. Seterusnya, penyerahan cenderahati dari Yang Berbahagia Datuk Nik Irina binti Nik Jaafar, Pengarah Urusan Kelas Malaysia Berhad kepada Yang Dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara. Dipersilakan. Majlis mohon Yang Dihormati Tan Sri serta diberi kehormatan untuk terus kekal di atas pentas bagi acara seterusnya, iaitu sesi bergambar. Terima kasih Yang Dihormati Tan Sri serta diberi kehormat. Majlis silakan Yang Dihormati Tan Sri serta diberi kehormat untuk kembali semula ke tempat duduk bersama. Terima kasih. Dev-dev hadirin dimuliakan, begitulah tadi selesai sudah acara yang ditunggu-tunggu saban tahun bagi pelancaran Op Selamat, iaitu simbolik pelancarannya. Sekali lagi berikan tepukan yang paling gemuruh buat jawatan kuasa penganjur majlis. Baiklah, untuk teruskan acara majlis, mohon izin Yang Dihormati Tan Sri untuk kita sama-sama bergambar bersama dengan audiens yang hadir di dalam dewan ini. Silakan. Hadirin semua, mohon untuk berdiri bersama-sama dengan BPFP diberi kehormat di hadapan untuk sesi bergambar. Terima kasih Yang Dihormati Tan Sri. Baiklah Yang Dihormati Tan Sri serta div-div hadirin sekalian, tidaklah lengkap pelancaran Op Selamat pada kali ini tanpa acara flag off. Oleh itu, sebelum ke acara flag off yang akan berlangsung di pekarangan lobi utama Persada Plus, tirai majlis di dalam dewan ini akan berakhir dengan lagu Seri Berkhidmat. Div-div hadirin diminta untuk berdiri hormat dan menyanyikan bersama-sama. Silakan.
Untuk makluman acara seterusnya yang dihormati Tan Sri serta sidang hadirin sekalian akan diiringi keluar ke acara flag off di hadapan lobi utama dengan diiringi tarian singa. Dengan itu sekian sahaja dari kami, saya ASP Harun Umar. Dan saya ASP Syafina. Andai ada tersalah bicara, Mari disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta yang dipanggil Datuk Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang berwarna Datuk Pengarah Urusan Kelas Malaysia Berhad datang platform pelepasan bagi menyempurnakan acara flag off petugas hidangan bersama ERT. Yang nanti Tan Sri bendera akan diserahkan kepada Chief Muhammad. Untuk beri laluan pada acara pelepasan yang akan dilaksanakan. Baik, yang dihormati Tan Sri, Datuk tuan-tuan dan puan-puan dalam 2, 5, 4, 3, 2, 1. Mendahului pelepasan adalah petugas daripada Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik dengan menggunakan elemen motosikal dan juga kereta yang akan digerakkan ke kawasan tumpuan yang berlakunya kesesakan jalan raya, seterusnya menjalankan tugas untuk mencegah kemalangan. Seterusnya kita akan saksikan elemen-elemen daripada JPJKK dengan menggunakan kenderaan motosikal bagi untuk kegunaan ronda cegah jenayah dan kenderaan MPV yang akan memastikan keselamatan masyarakat dalam tempoh perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini.
Selanjutnya kita akan saksikan pergerakan daripada pasukan sahabat daripada Jabatan Pengangkutan Jalan yang juga turut menggunakan kenderaan jenis motosikal dan juga kereta yang akan sentiasa berada di atas jalan raya, baik di lebuh raya maupun di jalan-jalan persekutuan ataupun jalan negeri, untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan. Seterusnya kita saksikan pasukan Emergency Response Team daripada pasukan bomber dan penyelamat Malaysia turut memiliki aset motosikal, ambulans dan juga truk bagi memastikan respon ke tempat kejadian dapat dilaksanakan dengan memudahkan urusan mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan. Selanjutnya kita saksikan melintasi pentas pelepasan adalah St. John Ambulance Malaysia yang turut membekalkan ambulans dan juga pasukan paramedik untuk respon awal pada mangsa-mangsa yang terlibat. Seterusnya tidak ketinggalan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia juga yang akan turut membantu dalam pasukan Emergency Response Team kita pada Ops Selamat 21 pada kali ini. Dan seterusnya rakan strategik kita PLUS turut memberikan PLUS ronde dalam melancarkan urusan Ops Selamat kita pada tahun ini. Dan yang terakhir kita saksikan lebih tertumpu pada Lebuh Raya Pantai Timur daripada Aneh Berhad. Demikianlah tadi lintas hormat pasukan Emergency Response Team yang akan berkhidmat pada Ops Selamat 21 pada kali ini. Dijemput Yang Dihormati Tan Sri Datuk Sri Datuk Dr. dan Puan untuk ke lobi Persada Plus bagi acara seterusnya sidang media. Dipersilakan Yang Dihormati Tan Sri dan Datuk Sri Dr. dan Puan.